buat kan? Buat tak? Dah you. Dah, okay. So cikgu bagi dia punya jawapan kamu check dulu. Okay, 10 soalan je, tak banyak pun. Okay, so kita mula dengan bab gelombang dulu. Okay, so nombor 1. Okay, nombor 1 jawapan dia B. Okay, tanda Okay, 2 C. Okay, 2 C. 3 dadu. 4 C. 5 bola. 6 dadu. 7 A. 8 A. 9 bola. 10 C. Okay, dapat tak? Dapat you. Dapat you. Okay, berapa betul? 7. Okay, tulis dekat ruangan chat. Okay, Google 9. Alia 7, Syami 7. Okay, Ika 8. Okay, Masura 6. Adriana 6. Okay, Reza 5. Ali 6. Okay. Okay, cikgu rasa kalau bab ni dia susah kat pengiraan lah kan. Yang lain tu dia tanya konsep. Okay, tapi gelombang ni memang tajuk yang besar. Jadi dia boleh buat banyak soalan tau. Okay, dalam satu set kertas satu. Okay, so kita tengok contoh-contoh soalan yang boleh ditanya. Okay, soalan pertama. Okay, Raja menunjukkan sebuah tala bunyi yang diketuk untuk menghasilkan gelombang bunyi. Okay, siapa salah soalan ni? Syami pun salah. Okay, Adriana. Okay, ingat gelombang bunyi. Okay, kalau gelombang bunyi, dia jenis apa dia punya gelombang? Gelombang membujur ke melintang? Membujur. Okay, ada gelombang membujur. Okay. Jadi, kamu kalau tengok corak dia ni kan, macam mana kita nak tahu satu lambda? Satu lambda kat mana? Mana kita nak tahu satu lambda? Okay, kalau gelombang membujur ni, kita tengok corak yang berulang. Kat mana yang dia berulang balik? Okay, so kalau dia start dekat sini, kamu kena ambil kat sini je tahu hujung ni kamu ambil. Okay, kemudian kamu tengok ni, benda ni kat mana dia ulang balik? Kat tengah tu. This one kan? Okay, so ini adalah satu lambda. Okay, kemudian dari sini pergi balik ke sini adalah lagi satu lambda. Jadi kat sini 2 lambda adalah bersamaan dengan 240 m. Jadi satu lambda 120 mm. Okey, siapa tak tahu nak cari lambda dia? Okey, Reza tak tahu. Okey, so kalau untuk gelombang membujur, kamu tengok balik corak dia kat mana dia berulang balik. Okey, tu maksudnya kat situ permulaan dia, lepas tu cari balik kat mana dia sama. Tu dia punya akhir. Lepas tu dia akan
akan berulang balik. Okay, so dia takkan senang-senang nak bagi kat kamu satu lambda. Dia akan bagi 2 atau 3 lambda. Kamu kena cari satu lambda tu kat mana. Okay, yang kedua, amplitude. Okay, amplitude ni adalah sesaran dia. Okay, adalah sesaran. Okay, kalau asal duduk tengah, dia ke tepi. Ni sesaran dia lah. Okay, tapi dia bagi 12 mm. 12 mm maksudnya dia sesar ke positif dan negatif. Okay, maksudnya itu adalah 12 cm tu adalah daripada puncak ke puncak. Kita nak daripada puncak ke titik keseimbangan. Jadi kita kena bahagi 2 jugalah. Okay, amplitude dia sama dengan 12 mm bahagi 2 sebab dia buat puncak ke puncak. Okay, jadi kita dapat 6 mm. Okay, so ni jawapan dia. Okay, boleh sesaran maksimum dia itu adalah amplitude. Okay, next. Okay, masih lagi gelombang bunyi. Okay, jika laju gelombang bunyi tersebut ialah 250 ms, hitungkan frekuensi pembesar suara tersebut. Okay, siapa betul ni? Angkat tangan, siapa betul? Gugen, betul. Okay, guna rumah siapa Gugen? V sama dengan F lambda. Okay, betul. V sama dengan F lambda, tapi dekat sini kita kena cari lambda dulu kan. Kita kena cari lambda dulu sebab Ada 3 lambda dia ibu. 15 meter ni, adakah dia sama dengan 1 lambda? 3 lambda ibu. 3 lambda. Okey, macam mana kamu tahu 3 lambda Gugen? Dia tengok tempat berulang lah ibu. Yes, kamu nampak corak berulang dia tu ada 3 kan? Okey, ni first sampai ke sini 1. Kemudian this one 2. Kemudian ke sini 3. So ada 3 lambda. 3 lambda sama dengan 15 meter. So 1 lambda sama dengan 5 meter. Okay, so kita tahu rumus untuk ni adalah V sama dengan F lambda. So kita cari F. F sama dengan V per lambda iaitu 250 per dengan 5. 5. Okay, so dapat berapa? 50 Hz. 50 Hz. Okay. Yang salah tu macam ni Syami salah ke Syami? Salah. Saya tak reti cari lambda dia tadi. Saya ingatkan bahagi pada 4. Tu tak dapat. Bahagi 4. Tak. Kalau kamu tengok ada 3 je corak berulang. Kamu kena tengok anak panah dia mula dari mana. Jangan tengok dari hujung. Okay. Okay, Sini 1, sini 2, sini 3. Dia kena ulang benda yang sama, corak yang sama. Okay, tu untuk gelombang bunyi So memang kalau ikutkan soalan paper 1 pun memang gelombang bunyi ni famous lah sebab dia suka buat soalan macam ni. Dia takkan bagi lambda tu senang-senang kat kamu. Kamu kena cari dulu lambda. Okay, boleh tak Ali, Reza, Adriana? Okay, kalau okay angkat tangan. Okay. Okay, seterusnya. Okay, Ali pun dia sebenarnya okay je. Okay, cuma kena push lagi. Kalau tak dia main-main. Okay, nombor 3. Nombor 3 menunjukkan satu sistem beraya mengalami pengurangan amplitude dan masa. Okay, amplitude tu sesaran lah. Okay, tengok sesaran dia makin lama makin rendah. Okay, makin rendah. Okay, apakah proses yang menyebabkan sistem ni jadi macam ni? Okay, so ini adalah fenomena pelembapan. Okay, dan tenaga dia berkurang. Okay, kenapa tenaga berkurang? Sebab dia melawan rintangan udara. Okay, kalau bandul tu kan makin lama makin slow, lepas tu berhenti. Sebab apa? Dia melawan rintangan udara. Kalau dia tak lawan rintangan udara, dia macam spring, dia ada regangan dan juga mampatan. Yang tu dia ada bagi daya rintangan dalam. Okay, sebab tu tenaga dia makin lama makin berkurang.
Okey, ayunan tak akan ada yang tak stop dia lama-lama mesti mengalami fenomena pelembapan. Okey, yang ni sama betul? Okey, so tak ada masalah kan? Okey, bukan resonan resonan dia gambar lain. Okey, Reza betul, bagus. Okey, nombor 4. Kalau gambar macam ni barulah fenomena resonan. Okey. Bandul Bolton yang terdiri daripada 4 bandul yang diikat dengan tali. Okey, Gugan ada soalan ke? Silap je, sorry. Okey. So apabila X disesarkan dan dilepaskan, bandul manakah yang akan berayun dengan amplitud yang maksimum? Okey. Kenapa bandul lain tu akan mengalami amplitud maksimum? Maksudnya dia dapat tenaga yang maksimum dari X. Okey, jadi katalah kalau macam kalau Kugan ada coklat. Lepas tu dalam ramai-ramai kawan sekelas kamu nak bagi siapa banyak? Cikgu, Ya. Ya. bagi kat cikgu. Bagi kat cikgu. Okey, kata kalau kawan sekelas. Aduh. Hard choice, teacher, hard choice. Okey, so mestilah kau bagi kawan baik kamu kan? Ya, cikgu. Yang kawan kamu paling rapat. Okey, so lebih kurang macam ni lah. X ni, kalau antara J, K dengan L dengan M, agak-agak siapa kawan rapat dia? L. M. Kenapa pula M? L lah, cikgu. Bukan L lah. L. Yes, okay. L. Kenapa L, Syami? Staraf. Staraf. Tu dia. Syami guna perkataan setaraf tu. Okay, sama level. Okay, ataupun dia sejenis lah kan. Sebab X dengan L ni dia sama tinggi, sama panjang. Okay, so ni kawan dia lah. Okay, so dia bagi semua tenaga. Dekat J dia bagi, dekat K dia bagi, dekat L dia bagi, dekat M dia bagi. Tapi L ni dapat tenaga paling banyak. Okey, bila dia dapat tenaga paling banyak, dia akan berayun dengan amplitud yang paling maksimum. Okey, semua orang J, K, L, M ni akan berayun juga. Tapi dia berayun slow je. Tapi L ni dia berayun lebih. Okey, sebab apa? Sebab dia dapat tenaga yang maksimum dari X. Dan fenomena ni kita namakan dia fenomena apa? Apa nama dia? Kita ada dua pelembapan dengan resonan. Okey. Ni resonan. So kamu ingatlah kalau gambar ni memang resonan. Okey. Untuk bandul batan resonan. Kalau gambar macam ni, ini adalah fenomena pelembapan. Okey, boleh ingat? Okey, next seterusnya nombor 5. Okey, gelombang air. Okey, gelombang masih bunyi lagi. Cuma dia buat bentuk macam ni. Okey, menunjukkan gelombang bunyi yang dipantulkan oleh dinding konkrit. Okey, yang manakah ciri gelombang akan berubah selepas dipantulkan? Okey. So, fenomena pantulan. Okey, so ingat pantulan ni dia tak ada apa-apa perubahan kecuali arah perambatan gelombang sahaja. Okey, panjang gelombang sama, laju sama, frekuensi sama. Okey, so kamu ingatlah gelombang ni dia ada berapa fenomena? Pantulan, pembiasan, Pembelawan, interference. Okay, so ada 4 ni fenomena ni kamu kena tahu. Okay, dan pantulan ni paling banyak tak berubah. Okay, pembiasan paling banyak berubah. Dia akan berubah laju, berubah panjang gelombang. Okay, tapi frekuensi je tak berubah. Pembelawan dia hanya ubah tenaga sahaja. Interference, dia ada berubah amplitud lah sebab dia ada membina dengan memusnah. Okay, so kena ingat Dan bila ada 4 fenomena, dekat setiap fenomena tu ada gelombang air, gelombang bunyi, gelombang cahaya. Okay, sebab tu cikgu kata tajuk ni dia memang besar lah, ada banyak soalan dia boleh buat. Okay,
Nombor 6. Okey, okey, so dia sedang menjerit di sebuah lurah. Dia mendapati jeritnya telah didengar kembali dalam masa 4 saat. Okey, so dia jerit kat sini. Okey, katalah kat A. Kemudian bunyi itu pergi ke sebelah sana dan patah balik dalam masa 4 saat. Okey, so sekarang ni dia tanya berapakah jarak dia. Okey, kalau ikut logik kan, kalau ikut logik kan sesaran sama dengan V kali T kan. Lah sesaran kan. Tapi dalam kes ni dia pergi dan patah balik. Jadi maksudnya dia ada dua sesaran. Jadi 2S. V kali T. So kalau kita nak S, mestilah V kali T per 2. So ingat rumus ni. Kalau nak cari jarak untuk gema, guna rumus ni. Okey, siapa dapat 680? Dapat jawab. Okey, Syahmi, Kugan lagi. Okey, Syahmi dengan Kugan je yang betul. Ika betul tak? Ika betul, okey. Mastura? Okey, 2D per T ataupun 2S per T pun okey. 2D per T. Kejap. Dia sebab 2S sama dengan V per T. So S V kali T per 2. Oh, kamu cari V. Yes, kalau V, kita keluarkanlah V. 2D per T, betul. Okey. Okey, so masuk dalam rumus ni Okey. Adriana So masukkan je. S kita nak cari. V kali T per 2 so sama dengan 340 kali 4 bahagi 2. So dapat 680 meter. Okay. Ingat bunyi memang 340 je dia punya hal laju. So bunyi ni hal laju dia tak laju lah. Sebab tu kalau waktu hujan, kenapa nampak petir dulu, nampak cahaya dulu sebab cahaya laju tapi bunyi perlahan. Sebab tu bila dah nampak cahaya baru dengar bunyi kan. Okay. Sebab dia tak sama laju. Okay, nombor 7. Okay, menunjukkan perambatan gelombang air dari P ke Q. Okay, kalau gambar macam ni fenomena apa ni? Bengkok. Bengkok fenomena apa? Apa Reza? Reza jawab. Kalau ada gambar pembengkokan, fenomena apa? Apa dia? Okay, tak clear lah. Okay, pembiasan kan Reza? Pembiasan. Okay, so harap kamu dah hafal dah kalau macam gambar ni fenomena apa, gambar ni fenomena apa Okay, so yang manakah pernyataan mengenai kedalaman dan laju di kawasan P dan Q yang benar? Okay, so kalau ikut gambar ni, kalau lambda dia panjang, maksudnya kawasan dalam. Kalau lambda dia rendah, pendek, maksudnya kawasan cetek. Okay, kemudian ditanya hal laju pula. Kalau kawasan dalam macam ni, lambda tinggi, maksudnya V tinggi. Kalau lambda dia rendah,
Dia bergerak sikit-sikit je, jadi V dia rendah lah. Okay, so jawapan dia kedalaman P lebih pada kedalaman Q dan VP lebih daripada VQ. Okay, ni perbandingan Okay, nombor 8. Gelombang sarta bergerak menuju ke satu celah. Okay, ini fenomena apa? Adriana, ni fenomena apa? Okay, Adriana ada tak? Pembiasan bukan? Ali, ni apa fenomena apa Ali? Pembelauan. Okay, betul, bagus. Okay, kalau masuk celah atau halangan, ini adalah fenomena pembelauan. Dan pembelauan ni yang berubah hanya amplitude. Okay, kalau tak amplitude dia kata tenaga. Okay, yang lain-lain tak ada perubahan Okay, so amplitude atau tenaga yang berubah. Okay, bayang gelombang tak berubah, laju gelombang tak berubah, frekuensi lagilah tak berubah. Okay, ingat tu Okay, nombor 9. Okay, kita ada fenomena interference. Okay, interference memusnah berlaku pada kedudukan apa? Okay, Q sahaja. Okay, cikgu nak tanya Alia, kenapa Q ni memusnah? Kenapa Q memusnah? Sebab garis putus-putus dengan garis yang Penuh. yang penuh tu kena. Okay, bertemu Dia kan? kena kat tengah. Okay, so titik yang bertemu dekat garis putus-putus dengan garis penuh. Okay, so garis putus-putus tu apa? Selalunya kita anggap kalau putus-putus ni apa? Kita anggap dia lembangan. Kalau garis penuh kita anggap sebagai puncak. Okay, jadi dia memusnah sebab bertemu di titik tu bertemu dekat lembangan dengan puncak. Kalau lembangan dengan lembangan masih lagi membina. Puncak dengan puncak masih lagi membina. Tapi kalau dia jumpa kawan tak sejenis, itu ialah memusnah. Okey, kalau memusnah kita panggil apa dia punya ni perkataan dia? Anti-knot ke knot? Ni kena ingat knot. Okey, kalau membina kita panggil dia titik anti-knot. Tu juga kata terbalik. Perkataan anti ni macam kalau anti kan macam memusnah kan. Tapi sebenarnya anti membina, yang tak ada perkataan anti adalah memusnah. Okay. So kalau memusnah dia akan membentuk pinggir gelap dan juga bunyi lemah kalau bunyi. Kalau anti-knot dia akan menghasilkan pinggir cerah dan juga bunyi kuat. Okey, ingat tak semua ni? Ingat lagi tak? Tak. Tak ingat. Okey, dia boleh soalan tu boleh buat. Dia kata tunjukkan titik anti-knot. Kat mana nak cari anti-knot? Kamu kena tahulah anti-knot tu apa. Anti-knot adalah titik membina kalau knot memusnah. Okey. Okey, nombor 10. Gelombang elektromagnet. Okey, hafal lagi tak? Okey. Gelombang elektromagnet. Cikgu suruh hafal sini kan. G, X, ungu, nampak merah. Okey, mic, radio. Okey. G, gamma. X adalah sinar X. Ungu adalah ultra ungu. N adalah cahaya. Cahaya nampak.
Merah adalah infrared. Ni apa? Mikro dan gelombang radio. So kat sini gelombang radio betul, gamma betul, nampak betul. Ultrasonic? Ultrasonic ada tak termasuk dalam ni? Tak. Tak. Okay, sebenarnya ultrasonic ni adalah gelombang bunyi. Okay, yang orang aplikasi sonar kan. Sonar ni kita tak dengar kan. Okay, hanya penerima dan pemancar je boleh kesan dia. So digunakan gelombang ultrasonik. Ultrasonik ni di luar frekuensi kita, julat frekuensi telinga kita sebab tu kita tak boleh dengar. Okay. So ini adalah 10 soalan tajuk gelombang. Okay tak? Okay, susah ke senang? Sedang-sedang. Sedang-sedang. Okay. Tapi dia ada banyak soalan dia boleh buat sebab tajuk dia luas dan dia banyak fenomena banyak. Lepas tu dia ada gelombang air, gelombang bunyi dan gelombang cahaya. Semua tu kamu kena tahu. Okay, lepas kita belajar tajuk gelombang, barulah kita masuk tajuk cahaya. So tajuk cahaya ni dia macam ada sikit-sikit lah kaitan dengan gelombang tadi. Tapi dia semuanya berkaitan cahaya je. Okay, so cikgu nak present dulu. Okay, tajuk cahaya dah buat ke? Dah. Okay, so ada 10 soalan juga untuk tajuk cahaya. Okay, so cikgu bagi jawapan dulu, kamu check. Okay, nombor 1. Okay, nombor 1 A. Nombor 2 A. Nombor 3. Okay, nombor 3 C. Nombor 4 bola. Nombor 5 C. Nombor 6 A. Nombor 7 bola. Nombor 8 bola. Nombor nombor 8 kan? Okay, nombor 8. Okay, silap. Okay, nombor 8 jawapan dia D. Okay, kat gambar tu ada E A, B, C, D. Okay, tak apa. Macam lain je ada dalam ni. Gambar kamu E kan? Okay, so E, jawapan dia E. Dia ada E. Okay, nombor 8 E. Nombor 9 bola. Nombor 10 C. Okay, 2 dan 3. Okay, berapa betul? Tulis. Cikgu, boleh cikgu ulang sekali lagi? Okay, cikgu baca je kamu check. Okay, cikgu. Okay, nombor 1 A. Okay, nombor 1 A, nombor 2 A, nombor 3 C, nombor 4 bola, nombor 5 C, nombor 6 A, nombor 7 bola, nombor 8 E, nombor 9 bola, nombor 10 C. Okay, cikgu. Thank you. Ika betul 7, Ali betul 6. Okay, Syami 5. Banyak salah, pengiraan kan? Salah. Ya. Adriana 6, Alia 6. Okay, Reza 4.
Okay, Kugen 8. Okay, Reza ni macam mana Kamu salah ni sebab kamu tak habis belajar kan bab ni. Okay, nanti kamu kena jumpa personal dengan cikgu lah. Cikgu kena ajar dulu. Okay. So bab 7 ni, bab cahaya ni pun besar juga. Dia boleh tanya banyak soalan Dia sebenarnya gelombang dengan cahaya ni dia berkait je. Okay, so kita tengok soalan nombor 1. Okay, nombor 1. Okay, nombor 1 siapa betul? Okay, Kugen, Mastura. Okay, Adriana. Ika. Okay, so kamu kena ingat ini adalah fenomena pembiasan. Okay, pembiasan cahaya. Sebab apa? Sebab cahaya boleh masuk. Okay. Cahaya masuk. Kalau pembelauan, kalau pantulan, dia tak masuk. Dia akan keluar balik. Itu pantulan. So kalau dia boleh masuk, itu pembiasan. Tapi dia tak bengkok. Kenapa tak bengkok? Okay. Sebab apa dia tak bengkok? Okay, ni adalah kaca. Okay, katalah ni dia punya sempadan medium. Okay, kita akan buat garis normal kan? Dia apa-apa dengan garis normal. Okay. Kemudian, cahaya yang masuk tu betul-betul kat garis normal. Maksudnya, I dia sama dengan 0 darjah. Okay. Dia tak ada sudut 7. Sudut 7 dia 0 darjah. Jadi dia tak berlaku pembiasan. Dia akan terus masuk ke dalam. Okay, boleh ingat tak ni? Okay, kalau dia tak ada sudut I, okay, ataupun dia selari dengan garis normal, okay, so dia akan tak berlaku pembiasan. Okay, okay Kugen, nanti kamu tengok recording Okay, cikgu. Okay. Okay, yang lain yang keluar lagi sekejap. Okay, so ingat ni kalau dia tak ada sudut I sama 0 darjah, dia tak berlaku pembiasan. Dia tiada pembengkokan. Okay, Reza boleh? Ni konsep asas yang kamu kena tahu. Kalau dia ada sudut, okay, I ada sudut, dia akan ada sudut juga. Dia akan terbias pada sudut tertentu juga. Okay. Okay, yang kedua. Di manakah satu objek harus diletakkan di depan satu kanta cembung supaya imej sama besar dengan objek? Okay, siapa betul? Okay, Mastura, Syahmi. Okay, Adriana. Okay, siapa dah hafal jadual cikgu bagi tu? Okay, tolonglah hafal Okay, kamu tak payah hafal lagi lirik lagu ke apa ke semua. Kamu punya memori dalam otak ni buang dulu untuk hafal lagu ke apa ke, tak payah. Okay, hafal dulu jadual cikgu bagi tu. Sebab apa? Sebab bila kamu hafal jadual tu, confirm banyak soalan kamu boleh jawab. Contohnya macam soalan ni. Kalau kamu dah hafal tu, kamu dah tahu dah ni jawapan dia, A. Okay, kemudian soalan nombor berapa lagi boleh jawab? Okay, nampak tak ni? Soalan ni boleh jawab juga kalau kamu hafal jadual cikgu bagi tu. Okay, so tolonglah cikgu minta kamu tolong hafal jadual tu. Okay, Reza, Adriana, Mastura, okay, hafal Okay, so cikgu tak nak bincang pasal ni sebab kalau kamu tengok jadual tu memang ini jawapan dia. Okay, nombor 3, teleskop.
Okey, teleskop ni ingat tak kalau teleskop dia punya panjang teleskop adalah bersamaan dengan fokus objek tambah fokus mata, betul tak? Untuk teleskop. Okey, jadi kalau fokus kanta mata dia 40 dan panjang dia semua 100, agak-agak berapa FO dia? So berapa FO dia? Berapa Syami? Macam mana kau? Okey, FO tambah FE sama dengan 100. FE 40. Jadi FO berapa? 60. 60 lah. Okey, so kita dah tahu dah FO sama dengan 60, FE sama dengan 40. Pembesaran, apakah rumus pembesaran? M untuk teleskop ialah FO per FE. Tu dia punya pembesaran, maksudnya kalau panjang fokus objek tu lagi besar, lagi besar lah nanti kamu dapat image akhir dia. Okey, so 60 per 40. So dapat pembesaran dia sebanyak 1.5. Okey, sama betul ni? Saya tak tahu nak kira. So ni, nampak tak cikgu tulis ni? Nampak. Okey, ingat Syami? Ya, insyaAllah. Okay, ni cara dia. Pembesaran dia adalah FO per FE. Sebab tu kalau kita nak buat teleskop, F objek kamu ni dia kena panjang. Lepas tu F mata kena pendek je dia punya panjang fokus dia. Yang ni ada dalam rumah itu. Sebenarnya rumus ni tak bagi. Tapi kalau kamu tengok balik dekat nota ada. Okay, rumus pembesaran ni. Dia maksudnya dia adalah perkadaran kepada fokus dia. Okay, perkadaran panjang fokus dia akan dapat pembesaran. Okay. Okay, nombor 4 cikgu tanya siapa betul? Kena jawab dia terror. Ali betul ya Ali? Okay, sama betul. Ika betul? Salah juga. Okay. Okay, Ali betul. Tapi dia kira salah. Dia hentam. Okay, so insting dia bagus ni. Okay. So macam ni dia nak X kan? X ni, okay, boleh tak cikgu buat garisan kat sini? Sama tak X? Sama kan? Sama. Okay, dan dia kata ketinggian dia kat sini, ke sini adalah 15. Okay, so kita nak cari X. Kita kena cari sudut ni je, betul tak? Betul tak? Tangent theta 2 sama dengan X per 15, betul? Betul. Betul. Okey, sekarang cikgu nak tanya macam mana nak cari theta ni? Macam mana cari theta? Sekarang Cari guna yang sudut apa? Apa dia sin tahu? I per Yang sin R. sin tu, sin sin Okey, R per betul. sin I. Okey, so tengok dia kata matahari berada pada sudut 50 darjah di atas ufukan. Maksudnya matahari tu kat sini tau. Ni 50 darjah di atas ufukan tu kat sini maksud dia. Okey. I kat atas kan? Yang ni R. I macam mana nak dapat I? 90 tolak 50. Yes, okay, 40. Okay, kamu ingat kalau nak cari I dia mesti dengan garis normal. Dia bukan kat sini. Okay, so kita buat N sama dengan sin I per sin R. Okay, N 1.52 sama dengan sin 40 per sin R. Okay, boleh tak cari R sekarang? Ni nak cari R. Boleh.
Boleh, dapat berapa? Jap. Cuba tekan kalkulator. Sin 40 bahagi 1.52, lepas tu shift sin. 25. 25 darjah. Okey, masukkan kat sini. 25 darjah ni masuk kat sini. Tangent 25 sama dengan X per 15. So X sama dengan apa? 15 kali tangent 25 kan? Dapat tak? Tekan kalkulator. Tangent 25 Dapat. kali 15. Dapat berapa? 6.99. Okey, 6.99. Dekat jawapan yang terdekat 7 cm lah. Okey. Tengok nampak tak dia boleh tanya soalan macam ni. Kalau ikutkan ni soalan susah lah ni sebab dia kena buat berapa kali kerja pengiraan dia. Yang pertama kamu kena tentukan ni dulu. Kemudian nak cari sudut. Kemudian masuk tangent. 3 kali kerja. Okay, so ini soalan boleh jadi aras sukar lah. Okay, soalan aras sukar. Okay, boleh tak Reza faham tak cikgu buat ni? Ya boleh. Ya boleh. Okay, nanti ulang balik tengok dan salin balik dekat buku kamu. Dekat kertas kamu tu. Okay, next nombor 5. Fenomena manakah ataupun aplikasi apakah yang terlibat dengan pantulan dalam penuh? Okay, so jawapan dia pemantul mata jalan. Pemantul mata jalan ni kat mana? Yang ni kan yang dia letak dekat jalan raya tu. Yang ditanam dengan dekat jalan tu. Okay, pemantul mata jalan. Okay, so ni bukan. Okay. Okay, nombor 6. Okay, nampak ni. Kalau dia tutup dia punya visor dia kan, kita panggil visor Okay, untuk helmet ni dia tak nampak. Tidak dapat melihat dengan jelas. Kenapa? Okay, sebab pembiasan. Kenapa pembiasan? Sebab ada 2 medium berbeza. Ni nampak tak? Bengkok. Cahaya dia bengkok dan kemudian ini adalah kaca. Ini adalah udara. So dia akan berlaku pembiasan. Okay. Okay, nombor 7. Okay, nombor 7 cikgu tanya siapa betul? Okay, Masura betul. Lagi? Ika betul. Okay, kamu tahu kan macam mana buat dia? Kamu teka ke memang tahu nak buat dia? Masura, macam mana kamu dapat betul? Hentam juga. Okay, so anak murid cikgu ni semuanya pandai hentam. Okay, kalau insting betul tak apa. Okay. Okay, cuba ingat balik. Okay, kalau pembiasan medium berbeza. Okay. Okay, ingat tak kalau kurang tumpat. Okay. Kurang tumpat pergi ke lebih tumpat, apa berlaku kat cahaya? Mendekati ke menjauhi? Dekat. Okey, mendekati. Okey, yang ni kamu kena hafal ni, memang kena hafal. Okey, kalau daripada lebih tumpat kepada kurang tumpat, apa jadi? Menjauhi kan? Okay. So sekarang kita tengok gambar pertama. Mendekati ke menjauhi? Ni garis normal. Mendekati. Dia mendekati. So kalau mendekati, maksudnya ke atas kurang tumpat, ini lebih tumpat.
Betul tak? Jadi kita boleh kata X adalah kurang tu 4 daripada Y. Okay, ni satu persamaan kita dapat. Okay, sekarang kita tengok gambar kedua pula. Mendekati ke menjauhi macam ni? Dia pergi keluar. Menjauhi. Dia tak. Yes, okay, menjauhi. Kalau menjauhi maksudnya kat sini lebih tumpat, kat sini kurang tumpat. Jadi kita boleh kata X lebih tumpat daripada Z. Okey, boleh tak susun ikut susunan menaik? Kalau macam ni. Maksudnya paling tak tumpat apa? Maksudnya paling kurang. Yang paling kurang apa? Y. Okay. Okay, so Y paling kurang tu 4. Lepas Y, X, kemudian Z. Maksudnya Z paling tinggi. Okay. Betul ke ni? Macam pelik je. Macam salah ya. Kurang tumpat kepada lebih tumpat mendekati. Z yang paling kurang. Z, X, Y tak silapnya. Okay, Z paling kurang. Okay, so Z, X, Y. Okay, tapi dia nak susunan menaik. Susunan menaik. Betul ke jawapan cikgu bagi? Tak. Macam menurun cikgu punya. Okay, susunan mengikut susunan menaik. Y, X, Z. Kenapa cikgu rasa macam Y, X, Z? X lebih daripada Z. X lebih daripada Y. X kurang daripada Y. Okey, susunan menaik maksudnya kurang kepada lebih lah kan? Ya. Okey. Kamu dapat apa jawapan? Saya memang salah tapi saya rasa Z, X, Y. Saya buat C. Z, X, Y. Z, X, Y. Z, X, Y, Z. Z, X, Y ke Z, Y, Z? Okey. Ustaz, kenapa cikgu confused ni? Sepatutnya A lah kan? Ya. Okey, maksudnya paling tinggi adalah Y dan X ni dia sederhana, dia tengah-tengah. Dia kurang pada Y tapi dia lebih pada Z. So Z, X, Y. Kalau menurun barulah Y, X, Z. Okay. Okay, betul tak? Setuju tak? Setuju. Okay. Okay, nanti cikgu tengok balik kenapa cikgu pun macam rasa confused. Okay, tapi setakat ni yang kamu hafal tu lah, kurang kepada lebih mendekati, lebih kepada kurang menjauhi. Okay, next nombor 8. Okay, dia nak yang pantulan dalam penuh. Pantulan dalam penuh maksudnya dia akan terpantul balik. Okey, pantulan dalam penuh ni dia ada 2 syarat tau dia nak jadi. Yang pertama, dia mesti daripada lebih tumpat bergerak ke kurang tumpat. Dia tak boleh kurang tumpat ke lebih tumpat. Jadi dia mesti dari air pergi ke udara. Baru boleh jadi pantulan dalam penuh. Dan yang kedua, dia mesti lebih daripada air dia kena lebih daripada C ataupun sudut genting. Okey, kalau kamu tengok C ni, bila dia jadi pembiasan 90 darjah, ini adalah dia punya C, sudut genting. Tapi kalau nak jadi pantulan penuh,
dia kena lebih daripada sudut genting. Bila lebih daripada sudut genting, dia akan masuk balik ke dalam. Okay, so jawapan dia D lah. Okay, D adalah gambar yang menunjukkan pantulan dalam penuh. Okay, ni konstruk ni mengingat je. Okay, so ingatlah kalau dia patah balik tu maksudnya dia pantulan dalam penuh. Okay. Okay, nombor 9. 9 siapa betul? Okay, senang je kan? Okay, kita ada C, hal laju cahaya. Okay, kemudian kita ada N. Okay, dia suruh cari V dalam medium berapa. So, apakah rumus? N sama dengan C per V. So, masuk je 3/10 kuasa 8 bahagi dengan 1.30 dapat V. So, nak dapat V, ni bawa ke sini bahagilah kan. So, dapat berapa? 2.31/10 kuasa 8 ms negatif 1. Okay. Ni rumus lah. Cikgu rasa ada kot dalam senarai rumus ni. Ada bagi. Okay, dan last sekali nombor 10. Okay, so cikgu tak nak cakap apa. Okay, soalan ni tengok balik jadual. Okay, jadual yang cikgu bagi tu, jadual ringkasan untuk kanta dan cermin tu. Okay, kalau objek antara 2F, U, F, dia akan dapat balik apa? Okay. Apa dia kita akan dapat? Nyata songsang diperbesar. Songsang dibesarkan. Okay, so dapat balik besar. Dia akan duduk lebih kat sini. Okay, nyata songsang dibesarkan. Okay, kalau kamu hafal yang cikgu bagi tu memang boleh jawab. Okay, tapi ramai betul tak ni? Betul. Okay, so betul angkat tangan. Okay, ada orang betul. Okay, so tugasan kamu malam ni kan? Okay, tugasan kamu malam ni cikgu bagi homework. Okay, buka balik rumusan rumusan jadual kanta dengan cermin tu. Tolong hafal malam ni juga. Okay, boleh? Boleh. Okay, siapa yang belum hafal tu tolong hafal. Okay, so dah habis dah bab 5, bab 6 dengan 7 kan? Ni ke bab 5 dengan 6? Okay, 5 dengan 6. Ya, okay, bab untuk tingkatan 4. Jadi next week kita akan masuk bab tingkatan 5 lah. Okay, sekejap cikgu stop recording.